Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terdapat bertemu lagi dalam kuliah kita ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita menyambung kembali daripada surah Al-An'am ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Kepunyaan Allah jualah apa yang menetap pada waktu siang dan malam, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Walahu ma sakana, yang dimaksudkan dengan ma sakana, yang menetap di sini termasuklah juga ma taharrak, apa yang bergerak. Tetapi di sini memadai disebut satu saja, yang tidak disebut kedua-duanya sekali. Jadi setengah pandangan ulama menyatakan dihaskan sebutan yang menetap pada sesuatu yang menetap, itulah terdapat nikmat yang lebih banyak. Itu ya, walahu ma sakana. Sakana dalam ayat ini apa yang menetap pada waktu malam dan siang, tapi juga yang bermaksud apa yang bergerak di waktu siang dan malam. Ya, apa maksudnya? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tiap-tiap yang menjumpai terbitnya matahari dan juga terbenamnya, dialah yang mendiami malam dan siang. Jadi berarti di sini segala macam yang terdapat di muka bumi ini dari jenis binatang, burung dan lain-lain yang di darat dan di lautan, semuanya, segala yang mawjud, makhluk ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mendengar akan segala-gala kata-kata dan suara mereka, dan mengetahui rahsia hal ehwal mereka. Itu yang dimaksudkan wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala maha mendengar. Maksudnya maha mendengar apa? Apa yang disebutkan oleh setiap makhluk tadi. Ya, bahawa setiap makhluk ni selain daripada manusia, apa dia tuan-tuan? Sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tidak mengetahui tasbihnya. Sama ada katak, dalam tafsir itu disebut katak, segala macam binatang. Sama ada yang kita dengar suaranya ataupun yang kita tidak dengar, sebenarnya mereka tu apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malas tasbih ni siapa? Manusia. Kan? Tasbih lepas solat 33 kali pun tak lalu. Apa tasbih ni ustaz? Bid'ah pula dah. Kan? Ya, nak tasbih lepas solat 33 kali pun tak nak. Tak malu dengan haiwan. Ya, tuan-tuan, ya. Siput, ya, yang selalu kita hinakan dia. Siput, kita hinakan dia. Tambah lagi babi pula tu. Siput, babi, sian lah siput. Kan? Ya, dia sentiasa bertasbih kepada Allah. Makhluk manusia tak nak bertasbih. Ya, patutnya kita malu dengan haiwan, tuan-tuan. Ya, malu dengan haiwan. Baik. Jadi maha mendengar apa yang mereka sebutkan. Al-alim, bahawa sami'ul alim. Alim ni maha mengetahui apa yang mereka, segala rahsia dan hal ehwal makhluk, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am
Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, adakah patut selain Allah akan saya jadikan sebagai pelindung, sedangkan Allah itu pencipta langit dan bumi? Dialah yang memberi makan dan bukan yang diberi makan. Katakanlah lagi, sungguhnya aku diperintahkannya supaya menjadi orang yang pertama menyerah diri kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dalam perkataan yang pertama ini, qul aghairallahi attakhidhu waliya. Adakah patut selain daripada Allah itu aku jadikan pelindung? Apa maksudnya? Kata Imam Muqatil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseru oleh orang-orang musyrik supaya ikut agama nenek moyang mereka, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Katakanlah kepada mereka, yakni orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, adakah patut aku jadikan Allah Ta'ala itu pelindung selain, adakah patut selain daripada Allah Ta'ala itu, berhala-berhala sembahan-sembahan kamu itu, aku jadikan sebagai pelindung dan sembahan dan tempat aku meminta pertolongan? Jadi perbuatan ini sepatutnya dan tidak mungkin dan tidak sekali-kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut ke nak jadikan sembahan orang-orang musyrik itu, tuan-tuan, patung, batu, kayu? Memanglah macam orang hari ini, kan? Minta tolong kepada busur segala macam jin dan syaitan, perigi buta, kubur lama, segala macam keramat, tuan, apa lagi, yang dijadikan sebagai tempat permohonan. Masya-Allah, kan? Yang itu semuanya itu perbuatan syirik. Kerana apa? Allah Ta'ala kata, sedangkan Allah Ta'ala itu pemilik, pencipta langit dan bumi, segala-galanya milik Allah. Maknanya kalau manusia itu minta pada batu, manusia minta pada makhluk. Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Katakanlah Allah Ta'ala itu satu, Allahus Samad. As-Samad, Allah tempat meminta. Jadi jangan salah minta. Salah minta jadi syirik. Lain nak minta pertolongan dengan manusia, itu usaha. Tapi kita bergantung, itu sekadar usaha. Ketentuan Allah Ta'ala. Kadang minta manusia ni kadang dapat, kadang tak dapat, kan? Minta dengan manusia, minta dengan makhluk lain memang lagilah tak dapat. Minta dengan manusia ni usaha. Kita tak bergantung harap dengan manusia, tapi kita berusaha. Tapi kalau minta dengan batu, kayu, macam Nabi Ibrahim. Ibrahim, siapa ni yang buat kerja ni? Kau tanyalah yang paling besar tu. Nampak tak kapak yang digantung dekat lehernya? Macam mana nak tanya? Dia tu patung. Patung yang kamu sembah apa? Tak memberikan manfaat walau sedikit pun kepada kamu. Tapi dia tak puas hati, kan? Kau menghina Tuhan kami, maka dibakar, campakkan ke dalam api. Jadi macamlah orang hari ini, dia minta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard, sedangkan Allah Taala itu yang menjadikan langit dan bumi. Terjadinya langit dan bumi yang tercipta tanpa ada model yang terdahulu, tak ada. Maknanya apa, tuan-tuan? Sebelum tu tak pernah ada. Tak pernah ada langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan. Itu maksudnya yang dibentuk segala kemahiran pencipta, ya Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu, apa tuan-tuan, menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya sebelum daripada itu. Kalau manusia ni, dia mereka-reka sesuatu, barangkali dia dapat idea daripada makhluk juga, kan tuan-tuan, ya? Mana manusia dapat idea untuk terbang? Daripada burung. Ni kenapa burung boleh terbang? Macam mana aku nak terbang? Maka mereka berusaha untuk mencipta kapal terbang. Dan
Dia tengok daripada yang lain. Lalu dia pun tiru. Macam mana ikan boleh masuk dalam air? Macam mana aku nak menyelam juga macam ikan? Maka terciptalah kapal selam. Ya. Okey. Dan semua barang ciptaan ini manusia tiru daripada yang lain. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat tak ada. Tak pernah ada sebelum daripada itu. Ya. Sebab itu Allah Taala dipanggil sebagai Al-Badi'. Al-Badi' ni apa? Yang membuat sesuatu yang tak pernah ada contohnya. Tapi kalau manusia ni semua tiru. Yang lama pun dia ulang balik. Tuan-tuan, la jadida tahtas sama. Bawah telungkup langit ini tidak ada benda yang baru. Ya, tak ada benda yang baru. Semuanya recycle. Recycle. Tu recycle tuan-tuan. Segala macam. Dia recycle balik. Termasuklah barang-barang yang kita gunakan hari ini tuan-tuan. Ya, semuanya recycle. Pakai yang lama tu pakai balik. Ya, barang-barang lama tu dimusnahkan, dibuat balik bentuk yang baru. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan sifat Allah Ta'ala ni apa? Dialah yang memberi makan, bukan dia yang diberikan makan. Allah Ta'ala tu maha kaya, dia yang memberikan rezeki makan minum, dan memberikan segala yang kamu hajati. Allah Ta'ala tak berhajat dengan apa sesuatu pun. Maka Tuhan yang demikian, inilah sifatnya yang layak diminta pertolongan. Sebab itu sifat dalam agama Islam ini tuan-tuan, dia tidak ada persembahan. Dia nak ibadat, dia tak ada bakar-bakar, dia tak ada asap-asap, dia tak ada buah-buahan, dia apa tak ada tuan-tuan, tak ada. Kalau korban pun akhirnya kita makan enggak? Ada sekali itu saya buat korban, korban hari raya korban. Ada dekat jiran saya tu, dekat kawasan perumahan tu, dia ada homestay. Homestay yang tinggal waktu tu, yang menyewa homestay dia tu pelajar daripada Jepun ke Korea, saya pun tak ingat. Jadi sebab dekat dengan surau, jadi anak tuan rumah tu bawa lah ni yang duduk kat homestay ni, kawan dia, tak silap saya kawan dia, bawa tengok korban. Lepas tu dia tanya korban ni macam mana. Kita teranglah korban macam ni. Lepas disembelih, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, sebahagiannya dimakan. Oh, macam tu korban orang Islam. Bukan dibiarkan kepada Tuhan, tak. Ya, Tuhan kami tak memerlukan sedikit pun daripada darah, tulang, daging, tak. Tapi dia nak ketakwaan, keikhlasan. Sebab setengah orang dia kefikir kalau korban itu dah disembelih, dia biar, kan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita bukan persembahan, kita korban, pahalanya di sisi Allah yang ada kita makan, terbagi kepada fakir miskin. Tu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak perlukan sesuatu pun. Malah dia maha kaya. Engkau mintalah, aku bagi. Sekalian jin dan manusia, semua awal akhir. Jin, manusia, awal akhir. Yang paling awal dan paling akhir. Berapa bilion, berapa triliun, tak tahu. Kamu minta semua kepada aku, akan aku bagi semua apa yang kamu minta. Minta, kata Allah Ta'ala, aku bagi semua. Dan tidak akan kurang apa yang ada di sisi aku, kecuali seperti jarum yang termasuk di dalam laut. Hampir-hampir tak ada nilai. Kalau semua makhluk minta, Allah Ta'ala semua bagi, tak ada kurangnya di sisi Allah. Betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mintalah kepada yang maha kaya ini, bukan minta kepada makhluk. Dan ni orang kita ni tak nampak yang tu, kan? Bila susah dia terus cari manusia, dia tak cari Tuhan.
Bila dah manusia tak dapat, baru dia cari Tuhan. Kan? Barulah buat sembahyang hajat, barulah itu, barulah ini. Awal-awal dia cakap dengan Tuhan. Dan apa dia? Aku diperintahkan supaya menjadi orang pertama menyerah diri. Apa maksudnya? Segala alasan-alasan tadi yang telah diberikan, yang menetapkan wajibnya Allah Ta'ala itu disembah, bukan yang lain. Maka katakanlah kepada orang musyrik itu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku Allah supaya menjadi orang pertama dari golongan umat ini, kerana bersedia menyerahkan diri aku kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangan dan tegahannya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang menyekutukan Allah disebabkan memilih pelindung kepada yang lain. Dia kata kepada orang musyrik, kamu jangan cari kepada patung-patung ini yang tak memberikan manfaat kepada kamu. Malah kamu sendiri yang buat patung, kan? Yang membuat patung. Macam bapa Nabi Ibrahim, Azar. Dia buat patung. Tuan-tuan, bapa Nabi Ibrahim ini pembuat patung. Lalu anaknya Ibrahim berkonfrontasi dengan dia. Nama kau sembah patung ni tak beri manfaat. Ibrahim, kalau kau kacau lagi, aku baling kau, aku rejam kau. Maka Nabi Ibrahim pun tak boleh nak buat apa. Sebab bapaknya sendiri tidak beriman, malah ayahnya itu sendiri pembuat patung. Berhala-berhala yang disembah. Kan? Dalam argument perbahasan, bukan perbalahan, inilah perdebatan, berdebat. Nabi kata, kamu buat patung-patung ini kemudian kamu sembah. Kamu hias segala macam patung-patung ini kemudian kamu sembah. Kan? Kamu buat, lepas tu kamu sembah. Kan pelik. Kata Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar ni tengok orang bawa tambar, dia ketawa. Dia ketawa sendiri. Yang duduk sebelah dia tanya, kenapa tuan ketawa? Aku dulu, dia kata, waktu jahiliah, kata Sayyidina Umar, aku sembah Tuhan kurma, dia kata. Aku pun susun kurma tu tinggi, kemudian aku sembah. Sembah, kemudian aku lapar. Lepas tu, aku makan Tuhan aku. Dia lapar, dia makan tambar tu. Kan? Bagaimana itu dinamakan sebagai Tuhan? Kerana dia bersifat, persembahan tu semua bersifat material. Allah Ta'ala tak perlu. Kan? Tak perlu asap, tak perlu lilin, tak perlu apa. Dia nak melihat ketakwaan kita. Dia nak melihat ketakwaan kita. Dan apa yang kita sembah pun bukannya menambah kekuasaan Allah. Tak mengurangkan sedikit pun kebesaran Allah. Kalau tak ada seorang pun yang baik, kata Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun makhluk dia tu jadi baik, semua jadi jahat. Dan tak mengurang pun kebesaran dia. Tuan, tak mengurangkan kebesarannya. Baik. Di mana tadi? Ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut sekiranya aku menderhakai Tuhanku akan terkenalah seksaan pada hari yang amat besar, yakni hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya menyatakan kepada orang-orang musyrik, kalaulah ditakdirkan aku derhaka kepada Allah disebabkan menyungutukannya, maka aku amat takut akan terkena seksaan yang nantinya aku akan ditimpakan kepada aku pada hari kiamat, iaitu hari yang terbukti akan kebesaran Allah. Yaumin azim maksudnya hari kiamat, hari yang Allah Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Hari di mana Allah Ta'ala menunjukkan kebesarannya. Tuan-tuan, pemurahnya Allah Ta'ala, maha pengampunnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan juga azab kepada yang jahat-jahat ni, yang derhaka, yang kufur, semacam Fir'aun, semacam Qarun, orang yang berkuasa macam Fir'aun, kufur, neraka jawab.
Orang yang kaya raya seperti Haman, bukan Haman, Qarun. Seperti Qarun. Kaya, kufur, neraka juga. Orang yang memiliki apa dia? Firaun raja, Haman perdana menteri. Yang memiliki apa tu? Pejabat, kekuasaan, jawatan. Kufur, neraka juga. Jadi samalah imbalan apa? Tamsilan kepada kita. Kufur masuk neraka. Dengan jawatan, manusia kufur dengan jawatan, dengan tahtanya, dengan kebesarannya, lalu manusia jadi sombong. Macam Firaun, bukan setakat sombong, la ilaha illallah, mengaku diri dia Tuhan. Iblis pun pening kepala. Dalam kisah, tak tahulah ni kisah tuan-tuan. Dalam kitab mana saya pun tak tahulah, wallahu a'lam. Satu hari Iblis turun ke bumi. Iblis bukan turun ke bumi. Iblis pergi ke istana Firaun. Lalu dia ketuk pintu. Dia ketuk. Firaun kat dalam tu kata, siapa? Dia ketuk lagi. Dia ketuk lagi. Firaun kata, siapa? Ketuk lagi. Angin lah Firaun. Siapa kacau aku ni? Kan aku ni Tuhan, maha kebesaran. Lalu dia buka aja pintu. Iblis tu sepak muka dia. Dia tampar Firaun. Bodoh kamu ku ni Firaun. Terkejut Firaun. Kau kata aku bodoh? Iyalah. Kenapa? Engkau ni mengaku Tuhan. Orang yang ada di sebalik pintu pun kau tak tahu. Macam mana kau jadi Tuhan? Tuan-tuan, Iblis ni pelik. Kalau manusia ada makhluk yang mengaku diri dia Tuhan. Iblis kata apa dalam Quran? Aku takut kepada Allah. Iblis, saya tengok dalam Quran, saya tak ingat surah apa. Iblis kata, aku takut kepada Allah. Iblis ni, dia suka menyesatkan manusia. Tapi bila manusia dah sesat, dia melepas tangan. Aku tak tahu. Itu kau punya pasal. Iblis. Tapi akhirnya akan dikumpulkan sama-sama dalam neraka. Tuan, yang tu. Jadi, pelik. Mengaku Tuhan, tapi tak tahu. Bodoh Firaun. Kan? Tak, bodoh Firaun. Bodoh. Berkuasa, tapi bodoh. Berapa ramai orang dalam dunia. Berkuasa, tapi bodoh. Macam Namrud, mengaku diri dia Tuhan. Bodoh. Akal dia tak sampai tuan-tuan, tapi berkuasa. Kan? Haman, apa dia? Qarun, kaya. Dia kaya, dia tahu kekayaan dia tu bukan datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Tapi bila dia dah kaya, dia lupa daratan, lalu dia sombong. Dan ni akibat dia orang-orang bodoh sombong tuan-tuan. Dia bodoh sombong. Dahlah bodoh sombong tuan-tuan. Kalau bodoh tak sombong, barangkali dia sedar juga nak belajar juga. Tapi kalau dah bodoh sombong, Allah akbar. Baik. Dan apa? Ayat seterusnya, "May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin." Barang siapa yang menjauhkan dirinya daripada seksaan pada hari itu, maka tetaplah dia mendapat rahmatnya, dan itulah kejayaan yang nyata. Maksudnya apa? Barang siapa yang bernasib baik terlepas daripada seksaan hari kiamat, bererti itulah rahmat. Ini dia dapat masuk syurga. Betul tuan-tuan, manusia masuk syurga ni bukan dengan amal tuan-tuan. Sedar kita kena letakkan ini dalam diri kita. Kita masuk syurga bukan sebab amal kita. Tuan-tuan. Bukan sebab amal kebajikan kita, tapi masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia masuk syurga dengan apa satu lagi? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu. Yang menyebabkan manusia masuk syurga. Nak sebabkan amal. Allahu Rabbi. Berapa banyak amal kita, tuan-tuan? Puasa kita. Ya. Puasa. Memanglah puasa. Kan? Apa lagi tambah amal kita? Tarawih. Sikit. Kan? Tahajud sikit. Tadarus. Celap-celup, khatam. Entam je lah. Kan? Tapi kita punya raya, la ilaha illallah. Sebulan tak berhenti makan, ya Rabbi. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku bergembira bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, kan? Ya Allah. Tengok orang makan hari raya, tuan-tuan. Takut kita tengok, tuan-tuan. Kan? Ya, sanggup datang daripada tempat jauh tu nak makan kambing. Macamlah selama ni kau tak pernah makan kambing. Kan? Apalagi makanan yang ada, tuan-tuan, la ilaha illallah. Kan? Kadang-kadang kita tengok seronoknya tu melampau. Padahal amal ibadatnya, ya Allah. Aku amal, ya Allah. Tak seberapa. Tapi aku sambut raya. Sampai ni habis dah. Dah masuk Zulkaidah ni, tuan-tuan. Ada yang sambut raya lagi. Entam lah Ustaz, dah termasuk dah Zulkaidah. Nasib baik tak sampai raya haji. Betul, tuan-tuan. Allahu Akbar. Manusia kan. Kadang-kadang sampai dia terlupa. Ya, sampai dia terlupa dengan amal ibadatnya. Betul. Ya. Rahmat Allah. Contoh rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah, tuan-tuan? Allah Ta'ala tak mengazab orang yang melakukan maksiat. Umat ini, dia tak seperti umat dahulu dimusnahkan habis. Saki-baki tinggal. Tak. Sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Muhammad masih diberikan peluang untuk bertaubat. Rahmat ini, kata Nabi SAW, tatkala Allah Ta'ala ciptakan alam ini, dia ciptakan 100 rahmat. 100. Satu saja yang diletakkan di seluruh alam ini. Satu saja rahmat yang manusia berkasih sayang, berbuat baik. Nabi kata, kan, haiwan ni kasih kepada anaknya walaupun dia haiwan ganas. Dia sayang pada anak dia. Kan? Haiwan tak pernah terpijak anak dia. Haiwan ni, kan, dia tak pernah terpijak anak dia. Macam mana tu? Manusia, anak berapa kali tergelek, kan? Tidur sebelah dia. Oh, ya Allah. Tuan-tuan, kan, tahu-tahu cucu duduk sebelah kata, ada pula budak ni. Tak perasan, tuan-tuan. Satu saja rahmat yang ada dekat muka alam ini sampai hari kiamat satu. Kata Nabi, lagi 99 Allah Ta'ala simpan untuk hari kiamat. Itu tak rahmat Allah? Ya, rahmat Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang manusia melakukan amal kecil. Sikit masuk syurga. Sikit aja amal lah. Maha pengampunnya, rahmatnya Allah Ta'ala. Dia sikit aja. Apa amal dia? Dia hanya bagi minum orang yang kehausan di padang pasir itu je. Lepas tu dia mati. Dan ditakdirkan nak dicampakkan dalam neraka. Jumpa dengan orang yang dia tolong. Orang yang dia tolong minta kepada Allah. Allah Ta'ala kata, masukkan dia ke dalam syurga. Rahmat Allah. Abid yang beribadat 60 tahun buat maksiat. 60 tahun ibadat. Sekali maksiat, ibadat 60 tahun tak boleh tutup. Lalu dengan sebab apa dia masuk syurga? Hanya dengan beberapa keping roti yang sempat dia beri sebelum dia mati. Masya Allah.
Orang yang dah bunuh 100 orang. Belum sempat sampai tempat nak taubat. Belum sempat sampai. Tapi dia cuma niat nak bertaubat. Tak sampai lagi. Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Rahmat Allah. Umat ini tak diazab macam umat yang terdahulu. Sebab rahmat Allah. Sampai Allah Ta'ala kata, kalau nak dikira-kira, kalau aku kira apa kesalahan kamu, tak ada yang hidup. Binatang melata pun mati. Faham tak tuan? Kalau binatang yang kecil pun mati, yang besar mati dulu lah. Yang besar dah awal-awal dulu mati. Sebelum yang kecil-kecil ni mati, yang kecil ni mati. Kalau aku nak ambil kira, kata Allah Ta'ala, dosa kamu, tak ada yang selamat. Tapi rahmat Allah. Allah Ta'ala kata, kata ba'ala nafsihi rahmah. Aku tetapkan atas diri aku rahmat. Keampunan aku melebihi kemurkaan aku. Keampunan, Allah Ta'ala bagi ampun. Dah berapa kali ampun, baru kena azab. Selagi kata dalam Al-Quran semua, selagi ada orang minta ampun, tak akan ada yang kena azab. Itu penting. Orang-orang yang minta ampun, orang yang berdoa kepada Allah. Siapa yang banyak berdoa? Orang yang datang masjid. Betul? Doa jadi imam, tak berhenti. Siang, malam, pagi, petang. Kan? Satu hari 5 kali minta ampun. Kan? Betul tuan-tuan? Doa imam ni tuan-tuan, Allahu Rabbi. Muslimin, muslimat. Betul? Ke khusus tertentu. Tak ada doa imam tu, ya Allah ampunkan kami yang datang, yang tak datang tak diampunkan ya Allah. Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Dan doa hari Jumaat, Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, minta doa muslimin muslimat. Padahal yang datang Jumaat berapa persennya? Yang tak datang lagi ramai barangkali, kan? Pak Imam minta doa juga. Minta apa? Diampunkan doa. Yang dah mati dah lah. Yang masih hidup ni, berapa kerat yang datang Jumaat? Tuan-tuan. Yang tak datang, yang menyorok, yang tidur. Kan? Tapi Pak Imam minta semua tak? Minta semua. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Termasuklah yang maksiat, yang derhaka, yang jahat, yang mencuri. Datang Jumaat curi selipar orang. Kan? Datang Jumaat makan-makan, lepas tu balik tak Jumaat pun. Kan? Pak Imam minta tak diampunkan? Diampunkan semua. Ya Allah. Tak adanya Pak Imam, ya Allah ampunkan kami yang datang Jumaat, yang tak datang tak dapat. Ada tak? Tak ada. Rahmat Allah. Kan? Rahmat Allah ni semua dapat. Dia rahmat Allah ni, kita memang disuruh buat baik. Kita disuruh buat baik. Dan disuruh melaksanakan segala perintah dan tinggal larangannya. Cuma kita tak tahu mana amal kita yang betul-betul Allah Ta'ala redha. Kita tak tahu mana amal yang betul-betul Allah Ta'ala redha. Dengan sebab redha itulah turun rahmat. Allah Ta'ala merahmati kita
diberikan kasihan kepada kita. Kan? Kita tak tahu. Kan? Dalam hadis yang panjang, orang yang datang dalam majlis zikir itu, malaikat tanya, orang ni nak dapat ke tak dapat keampunan kau ya Allah? Padahal dia bukan nak datang, dia lalu. Lalu-lalu dia singgah, duduk. Dapat tak? Malaikat tanya. Kata Allah Ta'ala, tak ada orang yang rugi duduk dalam majlis ini. Semua dapat. Walaupun dia bukan niat dia sebenarnya nak datang. Sampai macam tu, tuan-tuan. Jadi yang kita nak rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah yang banyak, tuan? Selawat. Ya. Satu, kita selawat kepada Nabi, 10 kali Allah Ta'ala selawat kepada kita. Selawat tu maksudnya apa? Rahmat. Selawat itu rahmat. Duduk dalam majlis zikir. Majlis zikir. Turunnya rahmat. Turun rahmat, sakinah. Itu antara cara nak dapat rahmat, tuan-tuan. Cara nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa lagi rahmat yang paling besar selain daripada syurga Allah Ta'ala? Dan terlepas daripada neraka. Ya, kalau dapat masuk syurga tanpa hisab. Allah tu paling besar, tuan-tuan. Masuk syurga tanpa hisab. Jangan masuk neraka tanpa hisab. Ya Allah. Ya, masuk neraka tanpa hisab. Ya Rabbi, tak payah hisab-hisab lah. Memang nak masuk neraka. Teruk tak, tuan-tuan? Ya Allah Rabbi. Ya, yang masuk syurga tanpa hisab ni, kata Nabi, 70 umat aku. 70,000 umat aku masuk syurga tanpa hisab. Minta tambah. Nabi minta tambah. Sikit sangat. Allah Ta'ala bagi izin. Setiap satu bawa lagi 70,000. Maknanya 70,000 kali 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Berapa? Berapa juta? 1,4 juta. Daripada berapa umat Muhammad ni sampai hari kiamat? Allah tak tahu, tuan-tuan. Ya Allah. Dapat tak daripada, kalau dapat kota ni, tuan-tuan, Allah, lebih besar daripada dapat kota haji. Nah, tuan-tuan. Masuk syurga tanpa hisab. Allahu Rabbi. Dan macam mana punya baik manusia ni? Masya Allah. Tak tahu, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ya, masa nak meninggal dunia, jangan berputus asa. Jangan berfikir bahawa Allah Ta'ala tak mampu dah ampunkan dosa kita. Yang bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala ampunkan. Kita ni tak pernah bunuh orang, tuan-tuan. Habis-habis bunuh nyamuk, bunuh lipas, bunuh tikus. Betul. Kalaulah yang 100 orang itu masih mendapat keampunan Allah, yang bunuh 100 orang. Kita ni yang tak pernah bunuh orang macam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Moga-moga dapat juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena cari amal-amal yang begitu. Selain daripada amal yang wajib, tuan-tuan. Yang amal yang wajib semua orang buat. Amal yang sunat tak ada orang buat. Ada orang kan suka apa dia? Apa ni? Air gula tu. Letak dekat tanah. Bila air gula kat tanah, banyaklah semut datang. Apa pula makcik ni? Orang nak halau semut. Dia letak air gula, makin banyak semut. Orang tanya, kenapa makcik buat macam ni? Kau tahu tak, semut pun nak makan. Tuan-tuan, betul tak? Semut pun nak mencari kehidupan. Dia dapatlah juga air gula yang aku buang. Ya Rabbi, sampai begitu dia fikir. Kan? Orang yang meletakkan apa, tuan-tuan? Air dekat pintu rumah dia. Dia bukan letak air pintu rumah, dekat pagar dia letak air.
supaya kucing boleh minum. Kan? Masya Allah. Supaya kucing boleh minum. Sampai fikir macam tu nak buat kebaikan. Letak makanan. Kucing-kucing jalanan boleh makan. Masya Allah. Nampak? Bukan kebaikan kepada manusia. Itu yang pelik. Ada orang, ada sekali tu tuan-tuan. Saya kursus dekat Port Dickson. Masa tu saya cari barang apa tu. Pusing. Ada, masa tu petang, saya berjalan perlahan, cari kedai. Saya nampak ada rumah tu, rumah banglo. Seorang makcik tu, saya nampak makcik tu keluar bawa makanan. Lepas tu kucing yang datang tu, ada ingat ada 40 ekor ada tuan-tuan. Lama saya tengok dekat traffic light tu. Ya Allah, makcik ni, dia boleh sediakan makanan untuk kucing yang banyak tu. Ya Rabbi. Kan tuan-tuan, kita kucing seekor kat rumah pun tak terbela. Dia bela kucing. Punyalah banyak. Masya Allah. Berduyun-duyun bila dia keluar daripada kat laman tu, kucing pun datang. Tak tahu kucing tu daripada mana. Saya pun pelik tengok. Nak buat baik dekat haiwan. Apa lagi kita buat baik dengan orang, tuan-tuan. Buat baik dengan orang. Macam tuan-tuan bela kucing kat Surau. Kan? Adalah rahmat. Baik. Ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa ayyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan sekiranya Allah menimpakan bahaya kepada kamu, maka tiada siapa yang dapat mengangkatnya selain daripada Dia. Dan sekiranya Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi setelah Allah terangkan nasib orang yang terlepas daripada seksaan dan orang yang diberikan nikmat, maka pada ayat ini diterangkan pula kekuasaannya. Apa dia kekuasaan Allah? Untuk menghilangkan seksaan atau memberikan kebaikan kepada hamba-Nya di dunia. Maka kekuasaan itu terletak semuanya pada tangan Dia. Ada seorang alim, dia kata, apa aku nak takut dengan dunia? Apa aku akan takut? Kerana apa? Aku tak perlu risau. Sebab rezeki aku telah ditentukan oleh Allah. Lepas tu dia kata apa? Dan rezeki yang ditentukan oleh Allah tak akan diambil oleh orang lain. Aku tak perlu takut dengan kehidupan dunia. Bila rezeki aku dah habis, maknanya itulah tiba ajal aku. Tuan-tuan. Dan aku tahu amal aku tak boleh dikerjakan oleh orang lain. Sebab tu aku buat amal aku sendiri. Aku tahu mati aku ni tak tahu. Jadi aku sentiasa bersedia. Tak perlu takut atas dunia. Sebab rezeki ditentukan oleh Allah. Cuma satulah manusia selalu fikir, yang nama rezeki itu duit. Nah, tuan-tuan, selalu manusia fikir yang nama rezeki itu duit. Dia tak nampak yang sehat itu duit. Apa yang sehat itu rezeki. Yang bahaya, yang bahagia hidupnya, aman, tenteram, itu rezeki Allah, limpah kurnia Allah. Yang diri dia selamat, tak ada balak bencana, tak ada sakit, itu nikmat rezeki Allah. Selalu orang fikir rezeki itu duit. Tuan-tuan, kan? Itu yang silap gitu. Berbahagialah orang yang dapat duit. Tuan-tuan tak tahu yang banyak duit lagi tak boleh tidur. Kan? Apa kata Kasim Baba? Orang kaya pun kadang-kadang sesak dah. Tak boleh tidur. Kan? Sentiasa takut. Sama ada diburu perompak
atau diburu lembaga hasil. Kan? Nampak tuan-tuan? Itu cerita orang kaya-kaya lah. Kan? Ya? Sama ada diburu perompak atau diburu lembaga hasil. Lembaga hasil tak buru kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita memang tak ada hasil. Tak ada nak buru apa lah tuan-tuan. Macam saya, tuan-tuan tak apalah, banyak harta. Saya tak ada harta. Lembaga hasil pun tak nak buru tuan-tuan. Tak ada apa. Memang tak ada apa yang nak diburu. Tuan-tuan kan? Jadi itu sebenarnya, itulah nikmat. Itulah rezeki yang kadang-kadang orang terlupa. Ya? Jadi kalaulah Allah Ta'ala telah tentukan, apa dia? Telah ditetapkan atas manusia itu kadang-kadang bahaya, kemalangan, penyakit, miskin, duka, kehinaan. Kerana takdir Allah yang menimpakan, maka tak ada siapa yang dapat mengangkatnya selagi belum ditakdirkan untuk diangkat. Dan Allah saja yang berkuasa menghilangkan semua itu. Siapa yang memberikan sihat, kuat, kaya, mewah, senang, bahagia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala dah tentukan, tak akan ada siapa yang boleh menggugat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Cumanya apa tuan-tuan? Ni lebihnya orang beriman. Lebihnya orang beriman apa dia tuan-tuan? Segala yang datang kepadanya itu tetap kebaikan. Kalau nikmat yang datang dia bersyukur, ya, Allah Ta'ala tambahkan nikmat. Kalau dia ditimpakan segala macam balak, kesusahan, dia bersabar, ada pahala tak? Orang kira dalam Quran berapa kali perkataan sabar? Kalau tak silap saya ada 90 kali. Ya, tuan-tuan. 90 kali. Maknanya kalau kita baca Quran, tuan-tuan, 2-3 muka surat kita jumpa perkataan sabar. 2-3 muka surat kita akan jumpa perkataan sabar. Tapi yang baca Quran tak sabar-sabar. Bila nak khatam? Lambat. Kan? Tuan-tuan, orang baca Quran ini disuruh sabar. Dan hidup itu suruh sabar. Betul, tuan-tuan? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, Allah Ta'ala pesan suruh apa? Suruh ikut jalan yang betul. Dan suruh sabar. Fasabrun jamil. Nabi Ya'qub itu dah buta matanya. Nabi Ya'qub itu dah buta matanya. Tapi dia masih cakap apa dia? Sabar itulah benda yang paling cantik dan indah dalam hidup. Ya Allah. Dah buta dah tuan-tuan matanya. Banyak menangis sebab hilangnya Nabi Yusuf. Tapi dia masih cakap apa dia? Sabar itulah paling cantik, tuan-tuan. Ya? Sampai buta. Menangis, tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan jangan banyak menangis. Nanti jadi Kasim selamat. Tuan-tuan. Jangan banyak sangat menangis. Ya, terlalu banyak menangis, sedih. Apa dia kata pepatah Arab? Lupa dah. Alhammu summu. Lebih kurang begitu kalau tak silap saya. Sedih itu racun. Jangan sedih sangat, tuan-tuan. Banyak sangat sedih. Kan? Ya, terlalu banyak sedih sangat, dia akan membunuh orang tu. Ya, dia akan jadi racun. Baik, itu orang yang beriman. Ya. Macam mana? Siapa yang Ya. Orang yang dapat mudarat kalau dia beriman, dia tetap akan dapat kebaikan. Apa kebaikan dia? Pahala.
Tapi dia kena sabar. Sebab kebaikan itu, kadang-kadang tuan-tuan, kebaikan itu tak datang waktu dia hidup. Tuan-tuan, kebaikan itu tak datang waktu dia hidup. Dia dapat kebaikan bila? Lepas dia mati. Contoh, keluarga Yasir. Ammar bin Yasir. Bapa dia seksa dengan mak dia sampai mati. Waktu tu Nabi, orang Islam ni sikit sangat, terlalu lemah, tak boleh nak buat apa-apa. Mak dia mati, bapa dia mati. Tapi Nabi suruh apa? Fasbir ala Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Sabar, kamu akan dapat syurga. Dia tak dapat kesenangan waktu dia hidup, dah mati. Kan? Nampak? Tuan-tuan, dah mati. Seorang yang mati syahid. Nak mati itu dah perang, luka, mati. Susah, menderita. Dia dapat syurga. Tapi kalau dia waktu hidup, dia masih ada kebaikan, kesenangan. Sebab tu, tuan-tuan, hidup ni dapat Nabi kata syukur sangatlah kalau kamu bangun pagi, tengok rumah ada lagi, tak runtuh lagi lah. Apa dia? Ada makanan yang kamu boleh makan pada pagi itu. Syukur alhamdulillah. Suruh syukur. Bangun pagi, kita masih boleh bergerak, solat, kita masih boleh makan, syukur alhamdulillah. Tu, tahap tu dah Nabi suruh syukur. Apalagi rezeki yang banyak. Kerana apa tuan-tuan? Hari ni manusia ni susah sangat nak rasa syukur. Komplain banyak. Betul tuan-tuan. Makan banyak. Yang tak ada dia tanya. Yang ada dia tak tanya. Yang tak ada dia tanya. Susah. Makanlah apa ada. Kan? Apa dia tuan-tuan? Hidup sentiasa mengeluh, hidup sentiasa komplain, rasa tak puas hati. Tu tanda-tanda yang syukurnya tu kurang. Hidup dah macam ni. Sebab tu Nabi kata, tengok yang di bawah supaya datang rasa syukur. Tengoklah yang kat bawah kita lagi susah tuan-tuan. Lagi susah, lagi tak makan. Baru saya terbaca apa tadi? Laporan, indeks. Kita selalu tengok Singapura negara mewah kaya raya tuan-tuan. Rakyat dia menderita. Menderita apa? Tak cukup tidur. Kerja tak berhenti-berhenti. Orang kita memang tak ada kerja, tidur aja, relax, happy. Yang sana ada kerja tak boleh tidur, yang sini kerja tak ada tuan-tuan, tidur aja. Kan? Ini masih relax. Dengar ceramah kuliah pun masih tidur lagi. Bukan sinilah tuan-tuan, janganlah marah, tempat lain. Ya, relax. Happy. Tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan ni? Manusia apa? Dia nampak dia mewah, dia kaya, tapi sebenarnya dia menderita. Stres. Dan stres yang tinggi. Ada duit banyak pun stres tuan-tuan. Kan? Ada duit banyak pun stres. Lalu itulah orang persoalkan, apa nilai kebahagiaan? Pada mana nilai? Duit? Apa dia? Tuan-tuan, saya tengok ada orang tidur, masa tu saya di Pakistan tuan-tuan. Ni kereta api lalu. Saya duduk lama kat stesen. Orang tu ambil, apa dia? Kotak-kotak ni. Masa tu dah malam. Lepas tu dia tidur dekat sebelah stesen kereta api, yang kereta api lalu lalang tuan-tuan. Tak tahu berapa minit sekali lalu. Apa yang saya dapat? Relaxnya orang ni tidur. Kan? Tak dengar ke kereta api ni bising ke? Apa ke? Dia ambil kotak, dia tidur. Relax. Begitu aman sekali. Padahal rasanya dia ni tak ada apa-apa dalam hidup dia kan. Makanan pun tak ada agaknya, duit pun agaknya tak ada. Tapi dengan aman dia tidur, relax aja tuan-tuan.
Ya, yang ada harta 8 kali guling belum tidur lagi. Guling-guling tak tidur, guling-guling tak tidur. Punya besar tilam tuan-tuan, 8 kali guling belum jatuh. Besar tak tilam ni? Dah lah tuan-tuan, merepek banyak saya. Sambunglah minggu depan. Tuan-tuan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum.